sebagai warga akademik, kita juga harus mengucapkan, menzahirkan rasa bangga kita kepada aspirasi seorang Perdana Menteri untuk mengangkat martabat bahasa Melayu. Bukan sahaja diperkukuhkan di peringkat negara, tapi juga di peringkat antarabangsa. Dan saya percaya ini bukan sebarang politician yang bercerita what is there in the next election, but he's talking about what is there for the next generation. Itulah kewibawaan Perdana Menteri yang kita ada sekarang ini. Dan saya juga difahamkan pada masa kita bersimposium ini, beliau secara honoris causa menerima ijazah kedoktoran perubatan dari Nihon University of Japan. Jadi kita sama-sama turut rasa bangga. Berbalik tadi mengenai apakah kedudukan bahasa Melayu ataupun bahasa Malaysia. Ini pun satu polemik yang kita masih terbelit, yang perlu kita selesaikan, and once for all. Ini hanya bagi saya a nomenclature saja, bagaimana kita menyebutnya. Kejap kita guna bahasa Melayu, kejap bahasa Malaysia, dan tukar balik kepada bahasa Melayu sebab merujuk kepada peruntukan Perlembagaan Perkara 152 Pasal 1. Dan saya bangga di Indonesia dari mula tahun 28 sampai ke Merdeka 45, mereka menggunakan satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Yang saya rasa itulah spiritnya. Bagi kita perlu jelas. Tidak perlu lagi kita bertelagah mengenai yang mana satu betul. Asalnya memang semua orang tahu, Polinesia yang asalnya adalah satu keluarga bahasa yang dipahami oleh satu kumpulan manusia di Nusantara ini. Itu semangat yang kita bawa. Dan berbalik kepada peranan bahasa di kalangan akademik. Sebelum itu saya juga ingin menzahirkan rasa nervous dengan berkongsi dengan kegusaran Tan Sri tadi, kedudukan semasa bahasa Malaysia dalam negara adalah satu perkara yang saya rasa mempunyai jurang yang sangat besar antara aspirasi kita dan realiti yang kita hadapi. Baik dalam apa sahaja sektor, dan dalam sektor yang kita ceburi sekarang ini, sektor pendidikan contohnya. Sektor pendidikan di Malaysia dari awal di peringkat rendah menengah dan juga pengajian tinggi, dan ini merupakan satu perkara yang saya rasa perlu kita beri perhatian dan beri perhatian secara lebih strategik lagi. Puan Normala, sebenarnya linguistik sejarah ini adalah salah satu cabang besar dalam ilmu linguistik. Ilmu linguistik ni banyak cabang. Kita lihat, kita boleh tengok bahasa dari segi sinkronik semasa zaman kita, atau kita boleh melihat bahasa dari segi sejarahnya. Bahasa banyak aspeknya dan banyak bidangnya. Dia ada bunyi, dari segi bunyi, dari segi perkataan, dari segi nahu, dari segi penggunaan sosial dan sebagainya. Tiap-tiap bidang ini ada linguistik sejarah, ada sejarahnya. Tetapi soalnya di negara kita ini, bila orang sebut linguistik sejarah, yang ditujukan hanya sebahagian kecil saja, iaitu linguistik perbandingan sejarah, comparative historical linguistics, yang melibatkan perbandingan bahasa-bahasa serumpun. Dan dari situ kita buat rekonstruksi mana bentuk maknya, paknya, tok neknya dan sebagainya. Bahasa Indo atau bahasa Proto. Tetapi sebenarnya linguistik sejarah jauh lebih luas dari itu. Di bawah ini. Jadi kita boleh orang membincangkan bagaimana bahasa itu tumbuh dalam manusia, bagaimana manusia memperoleh bahasa, bagaimana sesuatu kawasan itu menjadi kawasan bahasa, bagaimana orang memperkembangkan bahasanya
dari bahasa setiap hari di rumah sampai ke bahasa ilmu, sampai ke bahasa istana dan sebagainya. Dan ini berbeza dari, ini linguistik sejarah, bukan sejarah linguistik. Sejarah linguistik maksudnya sejarah tumbuhnya ilmu linguistik dalam kehidupan manusia. Bagaimana kita mengkaji dengan menggunakan ilmu fonetik, ilmu fonologi, ilmu psikologi dan sebagainya. Dan itu penjelasan saya kepada apa yang ditanya oleh Puan tadi. Dalam bidang ni saya dapat, dalam bidang ni, dalam buku ini, saya berusaha memasukkan sebanyak-banyaknya cabang linguistik sejarah. Mulai dari perbincangan orang, terutama sekali pakar-pakar sains, sains psikologi, sains biologi, sains primatologi, ya, dan juga ilmu orang yang alim dalam agama masing-masing tentang pertumbuhan sejarah bahasa. Ya. Dari segi pertumbuhan bahasa, kita lihat, kita boleh bagi kepada dua golongan, iaitu dari segi kepercayaan, dari mana datangnya bahasa, tumbuhnya bahasa. Kalau dulu lah zaman dulu, tapi sudah dihentikan. Saya ingat perlu digalakkan kembali lah. Dulu kita ada satu program yang kita namakan Anugerah Pengasuh Bahasa. Anugerah Pengasuh Bahasa itu ialah untuk guru-guru pelatih. Guru-guru pelatih yang terbaik bahasa Melayu lah di semua IP dulu maktabah, semua IPG ni dipilih oleh itu, kemudian kita sampaikan hadiah dia. Ini adalah salah satu cara kita dulu menggalakkan supaya guru-guru ataupun pensyarah-pensyarah guru-guru yang keluar daripada IPG itu, yang terutama sekali yang mengambil bidang yang mengajar bahasa Melayu ini, mereka itu masih ada semangatnya, kuat semangatnya, kemudian mereka itu ada digalakkan supaya akan menjadi juga macam, walaupun kita bukan katakan duta, tidak, maksudnya dia sudah ada latar belakang yang cukup baik lah. Mana-mana bahasa kebangsaan, ya, kalau bahasa kebangsaan itu sendiri itu status yang tinggi, dan status itu mestilah dipupuk, mestilah disokong. Jadi mana-mana inisiatif ke arah ini memanglah penting, sangat penting. Apalagi kalau dulu itu bahasa sebuah negara yang pernah terjajas, yang menghadapi cabaran-cabaran tertentu. Jadi saya rasa memang inisiatif itu sungguh diperlukan. Mestilah kalau bahasa mesti dimartabatkan. Kalau kita cakap betul-betul dalam bahasa kebangsaan, kita seakan-akan sekaligus berkata kepada dunia luar, inilah kita, ini bahasa kita, ya, kita bukan orang lain, ya, ini kita lah, ya, dengan jati diri, dengan kedaulatan kita, dengan segala-galanya. Sekarang ini contohnya ya dalam kalangan, ya, kalau umpamanya dari segi amalan apa yang kita hadapi sekarang, ya, di peringkat awal tadika sekolah rendah, sekolah menengah, ya, mungkin tidak berapa ada masalah, sebab kita ada dasar bahasa dan sebagainya, walaupun umpamanya mungkin ada juga keherotan penggunaan bahasa, sebab kita benarkan tumbuhnya sekolah-sekolah yang mempunyai bahasa pengantar yang berbeza, yang seolah-olah meminggirkan